الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, selesainya kita salat maghrib diimamkan oleh imam yang bertugas, dilaungkan azan oleh Bilal yang bertugas, dipenuhi ruangan solat ini daripada seruan azan yang melaungkan hayya 'alas salah, setelah itu disertakan dengan hayya 'alal falah. Muslimin muslimat rahimakumullah, pertemuan pada sesi yang seterusnya berkaitan dalam kitab Rakhikum Mahtum fi Sirah Nabawi yang telah kita rungkaikan, yang telah kita bicarakan pada sesi yang lalu. Pada malam ini kita menyambung bagaimana apabila kita telah bersesuai kenal dengan pengarang kitab Rakhikum Mahtum ini, yang boleh dikatakan kitab yang hampir tepat intipatinya, penulisannya untuk abad kini, dan merupakan juga penulis atau pengarang kitab ini yang susu galur keturunannya juga merupakan daripada sahabat Nabi yang menyambut Nabi ketika Nabi berhijrah ke kota suci Madinatul Munawwarah. Pada malam ini kita melihat bagaimana sambungan daripada setelah Siti Hajar ditinggalkan, yang mana dalam keadaan tidak ada suami, yang berbekalkan semua sedikit cebisan tamar dan anak baru lahir, dan ditinggalkan di satu tanah atau di suatu lembah yang sangat gersang, tidak ada apa-apa. Malah dilihatkan apakah wajarnya berlakunya sedemikian, apakah sinopsisnya yang berlaku, sehingga kan tergamaknya Nabi Ibrahim Khalilullah meninggalkan sang isteri yang baru dalam keadaan berpantang. Ada yang mengatakan berpantang, ada yang mengatakan sudah melepasi tempoh pantangnya, namun masih lagi memerlukan bantuan daripada seorang suami untuk memenuhi keperluan sebagai isteri yang baru melahirkan. Bagaimana kedudukan tanah Arab yang mana ingin terjadinya suatu titik pertemuan apabila Siti Hajar mengandungkan zuriat Nabi Ibrahim Khalilullah yang dinamakan dengan Ismail, sehingga melahirkan keturunan. Daripada situ keluarnya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telusnya akan membicarakan kitab Rakhikum Mahtum ini. Bila kita lihat minggu lepas bagaimana pecahan daripada kaum ini dan bagaimana Siti Hajar ditinggalkan, namun setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, maka lama sekali untuk berjumpa, dan timbullah rasa di dalam benak hati Sayyidina Ibrahim Khalilullah untuk berangkat ke Palestin
daripada Palestin menuju ke Mesir, selepas itu sampai ke Makkahul Mukarramah untuk melihat bagaimanakah anaknya. Dalam perjalanan itu, sebelum meneruskan perjalanan, beliau bermimpi. Bagaimana dalam mimpinya, iaitu beliau melihat bagaimana mendapat suatu seruan supaya menyembelih anak atau putera kesayangannya. Lantas baginda menyahut perintah itu dengan bersedia di dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat yang mana ayat 103 sampai 107 ini menceritakan bagaimana dia melihat setelah keduanya berselah. Bila dia melihat, dia bertanyakan kepada anaknya. Bila sesampainya berjumpa dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dia tanya, aku bermimpi melihat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Ini satu kontens atau suatu dialog yang sangat boleh dijadikan sebagai intipati yang sangat baik. Bagaimana apabila anak ini diasuh dengan didikan Islam, maka kefahamannya tentang amrun, apa maksud amrun? Perintah Allah, keutamaan daripada keperluan peribadi. Keperluan peribadi iaitulah rindu, resah, gundam, gulana kerana meninggalkan anaknya membesar tanpa ayah ada di sisi. Sesampainya mendapat pula perintah supaya menyembelih anaknya. Dalam keadaan itu, bila dalam surah As-Saffat ini membicarakan apabila ayah bertanyakan bagaimanakah kaifa ra'yu, bagaimanakah pandangan kamu, kata wahai Allah, wahai Nabi Ibrahim Khalilullah, wahai ayahku, kalau inilah adalah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah. Bagaimana takwanya Ibrahim dan takwanya Ismail tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Cantiknya ceritanya di sini, iaitu apabila mendapat perkhabaran itu melalui mimpi, lalu mereka kedua-duanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sehingga dalam keadaan itu Nabi Ibrahim setelah bertanyakan, sepakat dengan anaknya, maka anaknya sudah bersedia. Cuma satu permintaan anaknya, kata anaknya kepada ayahnya, wahai ayahku, janganlah kamu menunjukkan baju yang telah aku pakai ketika kamu ingin mengorbankan aku, menyembelih aku. Dikhawatiri percikan darah itu nanti menyebabkan ibu merasakan suatu kehilangan yang besar. Sedangkan ketiadaanmu begitu lama fatrahnya, maka aku hanya dengan ibuku. Dalam keadaan itu ibuku tidak terbiasa dengan tiadanya aku di sisinya. Jadi satu ungkapan yang sangat baik. Maknanya anak ni nak jaga, begitu jaganya hati perasaan ibu. Ayah tak ada, hamba jadi penemai ibu. Lepas tu bila mari seruan Allah Ta'ala, bagaimana untuk ibu tidak terluka, wahai ayahku, maka anak yang membagi idea kepada Ibrahim menurut kata ulama. Maka lihat kecerdasan Nabi Ismail sehingga kan tidak terjangkau oleh pemikiran Nabi Ibrahim. Maka dalam kitab Taurat yang bernama Book of Genesis menceritakan bagaimana umur Ismail ketika itu 13 tahun. Maknanya dia kata satu dah dia, yang mana lebih tua daripada Ishak. Ishak dikabarkan mungkin umurnya dalam sekitar 11 ataupun 12 tahun. Yang mana dalam keadaan ini ada tiga yang boleh kita melihat menurut daripada tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Sahabat Nabi ataupun seorang sahabat yang diantaranya penulis wahyu
kepada wahyu Nabi Muhammad SAW. Selain pada Aisyah, selain pada Zaid bin Thabit, selain pada Ali karamallahu wajah menantu dia, dan selain pada Abu Hurairah, maka Ibnu Abbas tersenarai di antara sahabat Nabi yang banyak menukilkan hadis-hadis Nabi. Tapi yang paling top sekali Aisyah lah, sebab Aisyah ni specialnya kerana dia adalah isteri Nabi Muhammad SAW. Maka secara ringkasnya menyatakan apabila Ismail dewasa, dia mempelajari bahasa Arab daripada kabilah Jurhum. Pada zaman dahulu tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, kabilah ini adalah tergantung kepada kekuatan dominasinya. Macam contohlah kalau tuan-tuan pergi di Pahang, sewaktu Ambo pernah bertugas di 25 Melayu, Kem Regimen Askar Melayu Diraja Bentung. Di situ ada orang Kelantan kita ramai, orang Kedah, orang Pahang yang membuka tanah mempaga. Jadi mempaga 1, mempaga 2, sehingga kan cerita Lurah Bilut pun difilmkan bagaimana pembukaan. Ramai sangat orang Kelantan ni sehingga berhijrah. Kalau masuk kawasan tu kan, mempaga 1, 2, 3, bunyi Kelantan dah lah, seolah-olah kita berada di kampung. Jadi ceritanya bagaimana Lurah Bilut itu boleh menceritakan suatu sinopsis untuk membuka meneroka. Tuan-tuan bayangkan masa tu meneroka ramai. Tuan-tuan bayangkanlah Siti Hajar ni meneroka Baqa atau Makkahul Mukarramah tu tak ada siapa-siapa, hanya Allah dan malaikat. Anak pelongan kecil nak kecek tak boleh, wek nak menyusu tak ada. Pasal apa nak menyusu tak ada? Kerana tanah kering kontang, makan pun tak cukup, air pun tak ada. Tapi Allah Ta'ala nak jadikan satu sinopsis, satu cerita supaya kita mengambil iktibar tu. Setara tu pun Allah Ta'ala pera dan Allah Ta'ala bagi, dan akhirnya nama dia Imtishal. Maksudnya sejarah ini terkemuka, dan sehingga kan daripada ketakwaan Siti Hajar itu bolak-balik, pergi balik hanya semata-mata kepada Allah, dan di penghujung di Bukit Marwah akhirnya mendapatkan Ma'u Zamzam. Dan daripada situlah kita panggil Tok Ngulu Mekah ni Siti Hajar. Tapi kalau tidak berlaku sinopsis ni, tidak ada peninggalan, tidak ada Nabi Ibrahim ni, mungkin tidak akan berlaku cerita ini. Tapi Allah Ta'ala ni nak buat cerita yang mana cerita ini sahih, benda ni berlaku. Inilah patut yang kita ceritakan kepada cucu cicit kita, daripada cerita Superman, Batman, hero-hero diwara yang tuan-tuan tengok tu. Jadi tuan-tuan kena sadangkan kepada cucu cicit kita ni supaya membuat filem-filem animasi begitu lebih bagus, lebih relevan, lebih jejak orang panggil, daripada tengok Superman, pakak nak jadi Superman, pakak nak jadi Batman atau Ultraman, dengan adik dia karate, habis cucu kita bala isu ni. Daripada benda ni sepatutnya ini yang kita perlu fikirkan. Nah, kalaulah daripada idea ni dibesarkan, mungkin di antara ada anak cucu cicit kita ni akan sampai satu tahap boleh mengcapai satu benda. Buktinya bagaimana hari ni kita boleh lihat kereta tidak menggunakan minyak, menggunakan kuasa solar, padahal tak kiamat lagi. Bagaimana hari ni kita boleh melihat di negara di angkasa raya sana, bukan sekadar bumi, planet Marikh dicuba untuk melihat kalau penduduk bumi ni banyak, nak berhijrah ke Marikh, sesuai ke hidup dengan keadaan mana manusia sudah. Lepas tu pula ni manusia balik raya tak ada dah naik kereta, naik helikopter. Kayanya orang Kelantan ni 30,000 main-main dia naik. Siapa depan rumah tu janji ada tanah lapar, buat H boleh turun. Maknanya dunia abad 2020 kita tak dengar lagi sampai 2030, seperti mana yang disasarkan pula kerana 2020 tak jadi kata Tun.
maka nak buat pula 20-30. Allahu Akbar. Maknanya Allah Ta'ala dah beri cerita ni sebelum kita ada lagi. Maknanya ketika Nabi Muhammad SAW di Isra' Mi'rajkan 1400 tahun dahulu. Inilah kehebatan Nabi kita berbanding dengan Nabi-Nabi lain, menjangkau daripada suatu perkara yang tidak terjangkau. Maknanya Nabi telah sampai, Nabi telah melihat, malahan Nabi telah sampai kepada syurga dan neraka. Anbiya lain tak sampai, tapi Nabi Muhammad sampai. Di ataskan kerinduan itulah Nabi Muhammad memilih untuk diwafatkan. Sedangkan Nabi Muhammad boleh menggunakan imuniti. Apa maksud imuniti? Kekuatan itulah. Hebatnya Nabi Muhammad dengan anbiya yang lain. Kalau tuan-tuan nak tahu, dia tak pernah angkat tangan untuk bunuh hamba jelata dia. Atau kita panggil, apa dia panggil? Apa dia panggil? Nabi Muhammad, kita ni panggil apa? Kita ni panggilnya apa? Nabi Muhammad tu Nabi, kita ni umat Nabi Muhammad. Dia tak pernah angkat tangan untuk bunuh. Bandingkan dengan Nabi-Nabi anbiya yang lain. Nabi-Nabi lain dah tak tahan, sekarang dah angkat tangan. Ya Allah, kau tunjukkanlah Nabi Musa ke apa. Sebab tu bila kita berada di kemuncak, kita melepasi masing-masing punya amalan daripada titian siratul mustaqim, kita akan disajikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu bekas bejana yang mana terisinya iaitu daripada telaga Kausar, yang mana kita minum tu padai dengan seteguk tu kita minum tu. Kata ulama, kalau kita tunggu ribu-ribu tahun nak kena hisap tu, padai. Dan masa itulah bila Nabi Muhammad tengok ramai terjerumus, longsor, ngesok, berlari, macam-macam lah. Ada yang lepas, tak lepas, ada yang masuk ke neraka tu. Di saat akhir itulah baru Nabi Muhammad mengangkatkan tangannya. Maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya. Maka Nabi doa itulah baru Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala pernah tanya, bila hatam mata ya Rasulullah? Nabi kata, dalam hati umat aku ataupun dalam etiqat umat aku tu ada sekelumit. Masa sekelumit ni lebih kecil daripada coronavirus lah, kecil lagi. Setara tu ya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imanlah kalimatun tayyibatan. Nabi sebut tak payah nak dapat sebesar-besar zikir yang paling mudah, tetapi berat untuk disebutkan. Disebut apa? Khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ini payah kita nak sebut. Ini paling zikir yang paling mudah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nabi sebut dah khafifatan fil lisan. Yang bibir dah sebut. Thaqilatan, sakil berat. Fil mizan, timbangan Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ni tuan-tuan nak sebut. Ni kita kena cerita pada cucu kita, daripada dia percaya dengan amal. Kita tengok pun, kita pun bukan kata kita hamba kalau tengok pun. Rio lah tengoknya. Kalau dengan anak tengok kan. Tapi kita nak kena cerita benda tu tidak realiti. Benda-benda cerita begini realiti. Nah, siapa nak buat cerita ni supaya dianimasikan? Bukan cerita tu supaya kita buat betul-betul rupa Nabi, tidak. Kita menganimasikan supaya cerita ini ada di benak, dan sehingga mereka tahu apa kepentingan hidup mereka dan apa kaitan diri mereka dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam keadaan itu, apabila dia besar, dia belajar bahasa Arab daripada kaum Jurhum. Kaum Jurhum di antara kaum yang terkuat pada ketika itu. Kisah ceritanya lebih kurang Nabi Ismail pun besar. Ni kita kena flashback sebelum nak berlaku sembelih ni lah. Bila dia besar, maka dia dikahwinkan dengan salah seorang kabilah, ketua kabilah
kita panggil ketua kampung lah deh. Contohnya sini kita panggil apa? Lundai lah. Jadi bila kita tubik mana-mana kita nama Muhaidi Al-Lundani. Kita bawa nama jajahan kita. Kita tubik luar lagi, kita panggil Muhaidi Al-Kotabarui, contohnya begitu. Tubik lagi, dia akan tubik Muhaidi Al-Kelantani, baina negeri-negeri. Tubik lagi Al-Malaysiawi. Begitulah. Jadi Arab ni dia bawa dengan nama kabilah dia. Nama tepat dia tinggal. Ambo ulai balik. Apa bezanya Abu dengan nama sebenar? Tu cerita dah gitu kan. Abu pakat nganggur belakang gelik apa. Apa beza Abu dengan nama sebenar? Ambo cerita dah minggu lepas. Abu adalah gelaran bagi bapa kepada anak kelahiran yang dimiliki. Jadi dalam bangsa Arab ni dia bangga dengan anak lelaki. Jadi zaman jahil sebelum datangnya Muhammad, orang yang dapat anak puan ni dikatakan sial, membawa sial. Membawa tak ada faedah. Maaf lah kalau tuan-tuan rekod ni, tapi kalau boleh potonglah situnya. Bukan bermaksud itu, bermaksudnya tidak ada keuntungan bila anak puan ni. Zaman orang jahiliah. Jadi anak-anak puan ni dibunuh. Malahan perempuan ini dijadikan sebagai perhiasan. Nak ambil-ambil gitu, nak pakai gitu ya. Jadi anak jantan ni nama kuari. Jadi buktinya apabila dia ada 9 orang anak, Fatimah, Aisyah, Zahra, apa-apa, mengujung dia dapat nama Ali contohnya, ataupun dia panggil Hashim. Walaupun mula-mula diguna nama Abu Fatimah, tapi oleh kerana dapat juga anak jantan, maka dia akan meletakkan nama anak dia Ana Ismi, nama dia sekian-sekian, walakin laqabi Abu Hashim, dia akan sebut bapa kepada Hashim. Jadi ingat balik Abu ni adalah suatu gelaran. Jadi sama ada dia guna nama kabilah dia, nama kampung dia, atau dia menggunakan nama anak dia untuk gelaran Abu. Kalau Ummu maksudnya ibu kepada Ummu Aiman, Ummu Saleh, Ummu Hashim, maknanya ibu kepada Hashim. Siapa orang puan pun letak nama anak lelaki juga. Tapi bila tak ada, baru dia letak Ummu Salmah, Ummu Fatimah, Ummu Aisyah dan seumpamanya. Okey. Setelah dia berkahwin, lalu lama dah kan, Nabi Ibrahim setelah berjumpa Nabi Ismail tak jadi sembelih, maka binatang yang digantikan itu apabila Khabil dan Habil mempersembahkan, kita panggil korban dia, maka yang disembahkan oleh Khabil dan yang disembahkan oleh Habil, yang mana satu Allah Ta'ala terima, yang mana salah satu terima, kata Nabi Adam AS, itulah yang akan berkahwin dengan Iklimah, kembar. Masa sebelum ada syariat, jadi anak Nabi Adam AS ni dia dapat kembar 10, kembar. Jadi untuk melunaskan perkahwinan, tak boleh kahwin lah dengan kembar sendiri, dia kena sonsang lah. Jadi Iklimah kena kahwin dengan pasangannya. Maka pasangannya Habil kahwin dengan siapa, pasangan Qabil kahwin dengan siapa, begitu. Jadi dia tak setuju ambil pasangan Habil ni sebab huduh, tak comel. Sedangkan kembar dia comel, dia no. Jadi berlakulah pembunuhan yang pertama apabila pengorbanan dia tu, persembahan dia tu tidak diterima oleh Allah, maka kibas Habil yang diterima, maka Qabil pun membunuhlah. Itu yang berlaku. Dan untuk menggantikan sembelihan itu, maka bila Nabi Ismail telah diletakkan, ditinggikan sedikit, maka ketika untuk memotong, maka pisau itu taklud dan digantikan dengan kibas yang pernah dipersembahkan.
oleh putera Nabi Adam AS satu ketika, maka tidaklah berlaku penyembelihan manusia, maka berlakulah penyembelihan kibas. Habis sinopsis cerita tu, maka Selat melepaskan rindu berjumpa dengan isterinya, baliklah dia kepada Siti Sarah. Setelah lama tak jumpa, mari pula nak jumpa kali ni pula Nabi Ismail telah berkahwin dengan anak ketua kabilah Jurhum. Maka ketika itu, sesampainya Nabi Ibrahim Khalilullah kepada rumah, maka dia ketuk Isbab, Assalamualaikum. Dia kata, Man kaya anta ya Syekh. Tuan-tuan jangan salah faham, Syekh ni adalah satu gelaran untuk orang tua. Di Mekah ni kita panggil Syekh tua, di Malaysia ni kita panggil Syekh ni tak Syekh lah, orang-orang alim. Kalau di Mekah tu panggil Syekh ni gelaran untuk orang tua. Siti biasanya gelaran untuk orang puan. Siti. Jadi setelah dia sampai tu, dia kata, aku ni Ibrahim, bapaknya kepada Ismail. Tafadhali, masuk dan seumpamanya. Maka ketika dia masuk, dijemput oleh menantunya masuk. Maka lama menunggu ni, Ismail tak balik-balik lagi. Lalu dalam ringkaskan ceritanya, Ibrahim bertanya kepada menantu dia, kaifa hayatukum, bagaimana kehidupan kamu berkahwin dengan anak aku, bagaimana perangai Ismail, bagaimana kehidupanmu sekarang ni. Maka di sinilah satu pengajaran juga untuk kita ambil. Apabila Nabi Ibrahim bertanya kepada menantu dia, habis dia cerita perangai buruk tu lelaki dia. Habis dia cerita, dia kata, ayah Ismail ni gogeng. Habis ada ceritanya daripada A sampai Z, tak ada molek. Jadi sebelum meninggalkan rumah Nabi Ismail, Ibrahim berpesan, sebelum aku ingin meninggalkan kamu, boleh tak aku berpesan pada kamu? Tafadhali ya Abi, gini, mu pesan kepada tok lakimu, nanti balik sampaikan salam aku, Assalamualaikum, sampaikan salam kepada anak aku. Setelah tu mu ayat dia, nanti ada ambang pintu, ambang pintu ni sila tukarkan yang baru. Gitu ya kiasan dibagi. Lalu dia bertolaklah balik ke Mesir, Palestin tempat asalnya. Maka setelah itu Nabi Ismail pun balik Nabi Ismail, isteri dia pun gaduh lah nak cerita. Ya Habibi, mari tadi seorang tua jauh, dia kata ayahmu lagu mana rupa dia gini. Betul ayah. Lepas tu mu cerita ke apa dengan dia? Gini. Tak ada cerita lebih kurang gitu lah. Gogeng. Cuma dia ada tinggal pesan. Dia tinggal pesan. Kenapa dia? Dia kata kena tukar biar itu ni. Mana pahal lah Ismail. Setelah beberapa fatrah, maka diceraikan isterinya. Asal dasar daripada pandangan ayahnya. Maknanya Winnie Moni tak comel lah, perangai tak comel, wudu. Jadi tak ayat suruh depan, dia ayat gitu ya. Maka fahamlah Ismail tentang apa yang disampaikan oleh setelah beberapa fatrah pula, mari kali kedua, mari kali seterusnya, gitulah. Jauh mari tu tak tahulah tuan-tuan, naik unta jauh tu. Agak-agak tuan-tuan pergi Indonesia pun jauh dah, naik kapal terbang antara Malaysia dengan Indonesia, tak pergi jauh Bandung. Ataupun tuan-tuan pergi Pekanbaru, ataupun tuan-tuan pergi Pontianak, macam-macam lah. Atau tuan-tuan pergi Medan, tuan-tuan pergi Aceh. Ni bayangkan tuan-tuan, 3 negeri tuan-tuan kena lalui: Palestin, Mesir, Makkah. Jadi
Berapa jauh perjalanan tu Allah Ta'ala alam. Jadi kali kedua bila dia sampai, begitu jugalah disambutnya oleh isterinya yang baru. Selalu dia bertanya, dia kata, bagaimanakah kehidupan kamu dengan Ismail? Kata, Masya Allah, dia seorang yang bagus, suami aku ni kuat kerja, orang yang soleh gini. Tak menyesal ke kahwin dengan Ismail gini-gini? Tak ada ayah, sungguhnya dia adalah lelaki yang bertanggungjawab dan seumpamanya. Maka dalam keadaan itulah akhirnya dia rayak, tak apalah, lama sangat ni Ismail tak balik-balik ni, aku nak balik dah. Maka sebelum dia meninggalkan rumah menantunya, dia kabarkan supaya aku nak pesan, sampaikan salam aku padanya. Setelah mu pesan pada dia supaya kekalkan ambang pintu ni, biar pintu ni kekal lah, biarlah comel lah. Maka dalam keadaan itu baliklah dia kali yang kedua. Setelah itu kembalinya kali yang ketiga, ketika dia datang untuk melihat keadaan, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membina Kaabah. Jadi pada ketika itu orang Arab ni, ya, cerita tuan-tuan, kenapa ada patung Lata wal Uzza di antara banyak patung-patung yang lain. Bila dia terlalu ta'assub sangat, maka dia cipta patung. Asalnya dia sembah kepada Tuhan. Dah lama dah sembah pada manusia dah. Sembah pada patung tu dah. Jadi Lata wa Uzza ni di antara orang yang disegani ketika itu. Sehingga akhirnya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari sembah pada Lata wa Uzza. Jadi Kaabah ketika itu, walaupun ada Kaabah, jadi ada ulama mengatakan syariat sembahyang pada ketika itu sebelum disyariatkan pada Nabi Muhammad SAW, sembahyang ada 2 kali, subuh dengan asar. Jadi cerita bahar tu kita cerita bab hukum ni, kita nak ceritanya ketika itu perintah Allah untuk sembahyangnya ada asar dengan subuh. Maka dalam keadaan sembahyang 5 waktu sehari semalam ni, apabila sampainya Nabi Muhammad di Isra wal Mi'raj, situlah disyariatkan sembahyang daripada 45 tu sampai ke 5 waktu sehari semalam. Maka dalam keadaan itu bila sudah sampai dan berlakulah bagaimana ketika dia nak buat tawaf, Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim sama-sama nak buat Kaabah tu, dah selesai buat Kaabah. Masa tu Kaabah dia berbentuk ni 4 segi, dia berbentuk begini, panjang. Maknanya kalau tuan-tuan buat umrah ataupun buat haji, tawaf tu, tawaf umrah atau tawaf haji, tuan-tuan akan jumpa dengan hijab Ismail. Jadi asalnya hijab Ismail itu tinggi, sama tinggi dengan Kaabah. Tapi oleh kerana peringkat, maka hijab Ismail itu tak dimampu untuk ditampung. Mungkin masa tu majlis pembendara tak mampu nak bajet tu, dia buat separuh rendah kita. Maka kekallah Kaabah dengan. Tapi apabila mereka bertawaf masuk dalam kandungan hijab Ismail, dikira batal pusingan. Itu kerana hijab Ismail itu terkandung sebahagian dalam Kaabah. Jadi dia kena tawaf dikelilingi daripada hijab Ismail. Maksudnya apabila Allah Subhanahu wa taala menerima hasil daripada restu Nabi Ibrahim, maka Nabi Ismail telah dikurniakan 12 orang anak lelaki, hasil daripada perkahwinan yang seterusnya tu dengan bapa mertuanya, ketua kabilah ni namanya Mudad. Maka diangkatlah Nabi Ismail ni sebagai orang yang diseganilah kerana dia berkahwin dengan ketua kabilah yang terkenal. Dulu dia kahwin dengan ketua jumhur, cerah tu. Sebab ayah dia kata tak comel bini lemah ni. Maka dia kahwin dengan ketua kabilah yang lain, terkenal juga. Dan akhirnya, dan setelah itu sampailah satu ketika yang mana Nabi Ismail ini berkahwin dan keturunannya akhirnya berpecah. Ada duduk di Iraq, ada di itu dan ini.
Dan sehinggalah akhir sekali cucu yang terakhir itu, maka Bani Quraisy ataupun kaum Quraisy ini terbahagi kepada berbanyaknya kabilah. Di antara yang kenalnya adalah Syam, Addi, Mazmum, Tayyim dan seumpamanya, sampailah Abu Manaf bin Qusay. Ini yang lahirkan Nabi Muhammad SAW, Abu Manaf bin Qusay. Maka dalam keadaan Abu Manaf ini, dia memiliki 4 orang anak yang dinamakan Abu Syam, Naufal, Abdul Muttalib wa Hashim. Ni Abu yang mana kita panggil toknya kepada Nabi Muhammad SAW, dipanggil Abu Manaf. Abu Manaf dia ada 4 orang, 4 orang anak. Maka yang mengeluarkan Nabi Muhammad lebih rapat sekali lagi, iaitulah mari daripada Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah memilih daripada anak Ibrahim akan Ismail, dan daripada Ismail keluarnya keturunan-keturunannya, sehingga Allah memilih Quraisy, bukannya Banu Israel. Maka daripada inilah terkeluarnya anak pinak Hashim, dan aku dipilih daripada keturunan Hashimiyah. Sepatutnya Allah Ta'ala mestilah keluarkan Nabi Muhammad daripada keturunan Bani Israel. Kenapa dikeluarkan daripada Quraisy? Ini nak cerita Allah Ta'ala nak buat supaya Bani Israel ni dia kena sedar dan kena khabar, ada Allah yang menciptanya, ada Allah yang menentukan, ada Allah yang boleh tentukan siapa yang menentukan. Jadi tuan-tuan kena ingat apa yang menyebabkan Bani Israel ni tak terima Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad bukan datang daripada keturunan mereka, datang daripada keturunan Quraisy ataupun Bani Hashim. Itu je. Sebab sebelum ni Nabi-Nabi ni mari daripada Yakub, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Ilyas, Ilyasya, Yusuf, Zakaria, Isa. Muhammad pergi lain. Jadi pecah dia kat situ lah. Mana Siti Sarah melahirkan Ismail, akhirnya tubik Nabi Muhammad SAW. Siti Sarah mengeluarkan Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Muhammad keluar dari Isa keluar. Jadi nak ceritanya, maka daripada inilah dinamakan akhirnya tempat ini dinamakan, akhirnya keluarlah keturunanku ini daripada kalangan Hashimiyah. Jadi tuan-tuan kena tahulah Nabi kita ni. Dan setelah itu sampailah suatu saat bila berpecah dan banyaklah bani, di antaranya Bani Saqif yang menetap di Taif, Bani Hawazin yang melekat di timur Mekah, banyaklah dan seumpamanya, dan Bani Autas yang terlekat di Mekah ujung dan lekat dekat Basrah, Iraq, Kufah dan seumpamanya, dan banyaklah keturunan-keturunan berpisah. Dan akhirnya menyebabkan keturunan Nabi Muhammad ni besar duduk di Melata. Okey. Bila dalam keadaan itu berlaku, maka kita panggillah, timbullah, bila ramai sangat kabilah ni, dia akan mesti ada seorang raja. Maka dalam membicarakan tentang sebelum kedatangannya Islam, adalah pendapatku, kata pengarang ini, ideologi, pemikiran, cara kehidupan menunjukkan bahawa orang-orang Arab jahiliah ni, dia maknanya datangnya satu Nabi, maka syariat itu datang. Setelah itu Nabi tak ada dah, maka dia kembali balik kepada asal dia. Sehinggalah sampainya Nabi Muhammad SAW, maka dia menyempurnakan dan tak boleh lagi dah patah balik kepada agama nenek moyang lah. Dia kena kekal dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Islam. Maka dalam keadaan itu, dalam kerajaan Yaman
kalangan Arab Aribah ini dikenali dengan kaum Sabah. Ini pecah cerita kaum Sabah tu. Yang pun tak cerita khusus lah, tapi nak ceritanya Sabah yang mana Nabi Sulaiman melihat apa tu, Puteri Balqis hebatnya dia tu, sehingga kan bala tentera Nabi Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman tanya siapa boleh bawa sehingga sana Balqis. Cerita ni berlaku di negara Sabah. Maka sejarah ini sehinggakan 25 tahun sebelum Masihi berlakulah kedatangan dan kegemilangan tamadun bermalu selepas berlakunya Masihi. Maka peringkat yang dibahagikan oleh ku ini menurut pandangan pengarang kitab ini, abad yang berlalu sebelum tahun 600, dia ada panggil sebelum Masihi, selepas Masihi. Jadi masa itu raja-raja digelarkan sebagai Ma'rib Sabah. Gelaran raja pada ketika itu sebelum Masihi, 950 sebelum Masihi. Dipanggil sebagai Maghrib Sabah. Ibu negaranya dikenali sebagai Sarwah, yang dikesan oleh atau dikenali dengan perjalanan dipanggil Ma'rib di Yaman. Selepas itu 650 sebelum Masihi sehingga 115 sebelum Masihi, zaman itu dipanggil raja ataupun dengan nama muluk, kerajaan muluk. Pada tahun 115 sehingga sampai 300 Masihi, mana selepas pada itu dipanggil Masihi dah lah. Maka kabilah ketika itu, maka nama-nama raja ditukar dan akhirnya berpecahlah kerajaan sehingga dinamakan suatu kerajaan dipanggil Qattan. Selepas itu, daripada kerajaan Qattan itu 300 Masihi sehingga masuknya Islam ke Yaman, maka kerajaan itu dinamakan Aden. Kalau tuan-tuan pergi ke Yaman, tuan-tuan nak dengar madu kan, madu-madu yang paling hebat sekali di Yaman. Dan tuan-tuan makan nasi Arab apa semua tu, dia panggil mandi, kapsah, apa semua maklubah, bukanlah datang daripada negara Saudi, memang daripada Yaman. Orang Yaman ni macam orang kita lah, kulit sawo matang, pakai kain, orang dia kecil-kecil. Kalau tengok jauh-jauh macam orang India rupanya. Dia bukan macam orang negara Saudi dan seumpamanya. Dan akhir sekali, bilalah sampai ke satu tahap setelah berlakunya hijrah 380 Masihi dan berlakulah kemerdekaan, dan akhirnya berlakulah seorang yang bernama Yahudi, nama dia Duhus Nawas, memimpin, dan akhirnya berlakulah kerajaan Najran. Inilah maksudnya bila ada Nabi, utuhnya kehidupan. Bila tak ada Nabi, kembali kepada agama nenek moyang. Jadi berlaku gitulah, ceramuk dan akhirnya. Dan terakhir, setelah berlakunya seorang bangsa Yahudi yang bernama Donus ni, akhirnya boleh mempengaruhi dan berlakulah satu destinasi dia panggil kerajaan Najran ni. Dan akhirnya dalam surah Al-Buruj menceritakan bagaimana manusia, Allah Ta'ala menceritakan surah Buruj ini tindakan orang Nasrani. Sinilah pecah, adanya Majusi, Nasrani, Yahudi, Islam mula-mula jadi bila pecah begitu, dan akhirnya berlakulah dipanggil raja yang mana untuk meruntuhkan Kaabah. Kerana apa? Kerana mereka melihatkan sohonya Mekah ni sebab ada Kaabah. Jadi dia nak hancurkan Kaabah tu supaya buat di Yaman. Maka raja itulah akhirnya Allah Ta'ala menghantar apa dia? Surah apa? Cuba ingat balik. Cuba baca sekali, jangan bunyi surah tu. Abu Ababil tu, macam mana cerita dia? Macam mana bunyi surah tu?
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maknanya kerajaan ketika itu dipimpin oleh Abraham. Cemburu dia, Lepas tu Allah Ta'ala tanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi nak ke supaya aku buat ni pada ashabul fil. Allah tanya. Alam tu Allah tanya tu. Tanya tu dalam keadaan sedih lah. Sebab tu tuan-tuan, bila tengok baca Quran ni, maknanya bila kita lama kita kena tengok apa macam Allah Ta'ala sumpah kan. Contohnya wal fajr, itu sumpah tu. Wal as, itu sumpah tu. Bila dia menggunakan waw. Jadi orang belajar bahasa Arab, dia sejarah boleh lagi nak bila cerita, Allah Ta'ala sebut dengan satu perkataan tu di permulaannya wal fajr. Kalau alam ni Allah Ta'ala tanya pada kita, nak kalau aku buat lagu ni? Nanti kita tengok. Jadi sampailah satu tahap ketika itu, apabila berlakunya angkatan tentera bergajah gagal untuk meruntuhkan Kaabah, akhirnya Yaman berusaha mendapatkan bantuan Farsi untuk menentang Habsyah sehingga menyingkirkan keluar, dan akhirnya pada ketika 575 Masihi di bawah pimpinan Ma'ad Ya'rib, maka melantik seorang raja yang dinamakan Ma'rib, dan akhirnya menjadi satu raja di Farsi, dan ketika itulah Farsi boleh dikenalkan sebagai negara di Yaman satu ketika itu. Jadi nanti kita akan sambung balik cerita bagaimana kerajaan Parsi ini memerintah Iraq, dan akhirnya bila datangnya Nabi Muhammad SAW, maka berlakulah satu sejarah yang menunjukkan bahawasanya keturunan Tok Moya dia sendiri perlu diambil. Maka Nabi Muhammad lah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kegemilangan Tok Moya dia. Jadi kita akan tengok nanti kerajaan Herat bagaimana berlakunya sikit-sikit. Lepas tu bagaimana yang jadi Hijaz di Syam. Lepas tu insya-Allah minggu lagi kita akan masuk bagaimana agama orang Arab ketika itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, iaitu Nabi yang terakhir. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا تأويل على صراط المستقيم. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأمناننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود وداء الأكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود وداء الأكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر دم الأسود وداء الأكبر. بسم الله الشافي، بسم الله كافي، بسم الله موافي، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Nanti tuan-tuan ingat hamba minggu depan hamba ijazahkan amalan ni. Itulah tuan-tuan, kalau ada kekuatan tu, kalau tuan-tuan beramal yakin dengan Allah Ta'ala, gelas yang tuan-tuan nak minum tu pecah sebelum tuan-tuan nak minum, makanan yang orang bubuh kenak ni akan pecah, macam-macam lah. Jadi kekuatan Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allah wala haul. Tanpa ijazah kami ke depan, tuan-tuan ingat mari hamba akan baca sebelum membaca doa tu. Lepas tu doa angin ahmar, pendek sekali. Doa angin ahmar, kalau ada masa mau cerita macam mana sejarah angin ahmar tu sehingga terkena kepada cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan, dan Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Maka salah satunya banyak, panjang, akan ambil yang pendek. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa dammil aswad wa da'i akbar. Nanti wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.